Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi tentang cara-cara mudah kita nak guna pen tool. Jadi di sini saya dah pilih pen toolnya. Jadi pen tool ni boleh buat apa? Sebenarnya kita boleh buat selection. Contoh selection adalah tengok ni, kita cube ni. Dengan cara kita menggunakan, kita memilih path di sini. Jadi dengan itu kita boleh klik di sini. Di sini kita boleh select, kita boleh pilih mana apa kita nak dengan sangat mudah. Setelah lengkap, kita akan guna Ctrl Enter dan kita akan nampak garis semut-semut hitam putih ni, yang mana kita kat situlah kita select. Contohnya kita Ctrl J untuk copy dan tada, kita dah select cube tadi tu daripada gambar asal. Bukan itu saja, ini merupakan contoh kotak-kotak kalau garis lurus. Tapi kalau bentuk bulat macam apple ni macam mana pula? Tengok sini, kita masih guna pen tool dan path, tapi kita letak anchor. Kalau kita klik dan drag, kita akan nampak dua bintik hitam, satu di depan, satu di belakang. Yang di belakang ini, kalau kita guna convert point tool, kita akan boleh drag dia. Tengok, line tu dia bergerak mengikut titik yang kita drag tu. Ini pun sama, tapi ini untuk point yang untuk garisan yang di depan. Jadi kita guna pen tool sini lalu kita tekan lagi dan kita guna convert. Tengok, garis itu mengikuti apa yang kita garis itu mengikuti titik yang kita drag ni. Jadi dengan itu kita boleh guna pen tool untuk trace walaupun bentuk yang bukan geometri. Contohnya macam bentuk bulat dan bentuk organik, seperti apple ni. Sebab apple kalau bentuk organik, apple memang berbentuk organik. Kalau dia berbentuk geometri tu tak tahu lah pilih. Sini apple. Tengok, dengan mudah kita boleh trace apple. Kita klik drag. Lepas tu kalau kita contoh, kalau ini kita tak puas hati, kita boleh guna convert ni untuk klik. Ini terlebih, kita nak betul-betul cukupkan saja. Boleh adjust. Ini untuk kita adjust. Macam ni kita tekan mundur. Awal-awal ni kita pun boleh guna juga, tapi dia jadi macam itulah dia. Kalau lepas tu contoh kita tertinggal tu, kita boleh macam ni, tekan tukar kepada convert pen tool dan titik itu kita adjust untuk kita dapatkan selection yang kita nak. Dan seperti biasa kita dah select, tada, kita dah buat selection. Itu dengan seperti biasa kita Ctrl Enter, kita dapat selection. Inilah selection kita nak. Salah satu cara. Dan perkara lain yang kita boleh buat dengan pen tool ni adalah, contohnya kita nak buat bentuk vektor. Vektor ni macam mana? Vektor ni adalah kita vektor dan raster. Raster di mana kalau kita zoom besar-besar, benda tu akan nampak kabur dan menjadi pixel. Tapi kalau vektor, tengok ya, saya baru buat vektor ni. Kalau kita besarkan dia, tengok, kita besarkan lagi. Sekejap ya. Kita besarkan dia, kita tak nampak pixel. Tapi kalau kita rasterkan dia, sebentar saya cuba rasterkan dia. Kalau kita kecilkan dia, tengok, masih tak ada pixel. Tapi kalau raster, kita cuba rasterize, dan fungsi rasterize ni adalah untuk kita merasterkan benda tu. Sebab benda tadi tu
shape itu adalah dalam bentuk vektor. Tengok ni, kalau kita besarkan, tengok kita dah mula nampak pixel-pixel bergerigi ni. Jadi itulah kelebihan antara raster dan vektor. Jadi macam mana kita nak buat vektor ni? Yang senang je, kita masih guna pen tool, guna path, dan kita boleh maksudnya kita guna shape. Kita guna shape. Contohlah kita nak buat macam, kita nak buat cube, macam cube ni. Mana cube tadi? Ni cube ni. Contoh kita nak cube, jadi kita trace je. Kita nak buat vektor untuk cube macam ni. Sebab cube ni dalam bentuk raster, jadi kita nak tukar dia jadi macam bentuk vektor. Macam mana tu? Tengok, saya dah buat segi empat ni, satu sisi cube ni. Jadi kita akan fill dia dengan warna merah. Tengok, sudah. Lepas tu kalau kita klik lagi, dia akan membuat satu lagi shape. Jadi kita teruskan lagi, membuat cube ni. Tengok, dia dah fill kan dengan warna merah, sebab kita dah fill sini warna merah. Jadi kita pilih warna yang lagi gelap, seperti itu. Kita sambung lagi, buat bumbung dia. Jadi kita fill dengan warna merah yang lebih cair. Sini pun boleh guna warna merah lebih cair ya, biar penampakan 3 dimensi itu. Sekarang kita dah ada satu cube yang mana A adalah raster. Satu cube raster, satu cube lagi A adalah vektor. Walaupun ia tak berapa smart, tapi ini adalah sebagai contoh. Jadi kita select kedua dan kita besarkan kedua-duanya dengan kadar yang sama. Tengok apa jadi. Tengok, cube raster ni akan nampak pixel, dan satu lagi tidak nampak pixel, sebab ini adalah vektor. Macam mana tahu vektor? Vektor akan ada nampak simbol kotak ni, simbol kotak bersegi ni. Itu adalah vektor. Kalau raster dia akan biasa saja. Okey, sekian, terima kasih.